Hai kawan-kawan, Osho adalah sebab utama mengapa buku Danga Mraidatin begitu banyak dibicarakan di India, terutamanya di Tamil Nadu. Osho adalah buku terbaik di dunia. Dia berkata bahawa buku yang dibacanya adalah buku terbaik yang pernah dibacanya. Selepas itu, semua orang mula bercakap mengenainya. Buku ini dikenali oleh ramai orang, tetapi dalam video ini kami akan menerangkan apa itu. Tetapi ia adalah sebuah buku yang seperti biasa mustahil untuk diklasifikasikan dan diberikan intipati falsafah. Dia menterjemahkannya ke dalam bahasa Tamil. Dia seorang penulis yang hebat. Dia telah melakukan banyak terjemahan. Ia adalah cabaran besar baginya, katanya. Apabila saya sampai ke buku ini, saya membaca versi Inggeris, dan apabila saya membaca versi Tamil yang ditulis oleh Kerajaan Bumi, saya memberikan video saya berdasarkan mereka. Penulis buku ini adalah Michael Naomi. Kita akan lihat tentang dia kemudian. Pertama, mari kita lihat apa yang ada dalam buku ini. Buku Meridada bermula dengan cerita-cerita Alkitab. Kita semua tahu kisah banjir besar yang memusnahkan dunia. Nuh membina sebuah kapal untuk melarikan diri daripadanya. Hanya mereka yang percaya kepada Tuhan dibenarkan menaiki kapal tersebut. Kebanyakan daripada mereka adalah keluarganya. Kemudian dia mengambil beberapa makhluk ini dan semua tumbuhan kerana dunia akan berakhir. Seperti yang dijangka, banjir itu sangat teruk. Dia terserempak dengan kapal itu dan bersembunyi di dalam bukit pasir. Hanya kapal itu yang diselamatkan. Kemudian air mula mengalir. Apa yang anda lakukan apabila hujan lebat? Kawasan-kawasan itu adalah bukit curam. Ya, ia adalah tempat yang hijau dan indah. Di situ dia membina sebuah biara berbentuk kapal supaya kita boleh mula tinggal di sini semula. Ia dibina di atas gunung. Semua biara akan sentiasa datang, dan semua biara dengan amalan meditasi ini, terutamanya biara Buddha, dia akan berada di puncak. Dia mula membina di sana. Jadi dia bermula di sana. Dia hidup selama bertahun-tahun. Noah hidup selama bertahun-tahun sebelum dia meninggal. Kemudian dia memanggil anaknya Som dan berkata kepadanya, kamu harus menjaga biara ini. Pada masa itu terdapat 9 orang di kuil tersebut. Ada 9 orang kami, dan apabila salah seorang daripada mereka meninggal dunia, Tuhan menghantar yang lain. Kita perlu melakukan perkhidmatan rohani ini dengan menyertainya. Dia mahu mengalami pengalaman rohani. Untuk bertanya kepada Som bagaimana untuk mengenalinya, dia akan datang dan mengetuk pintu dan berkata, saya sertai anda. Dia berkata bahawa dia akan menjadi orang ke-9 dan dia mati. Dia dikebumikan di tanah perkuburan di sebelahnya. Mereka sedang menunggu orang ke-9 tiba, tetapi sudah tiba masanya untuk menunggu. Yang ke-9 tidak datang saat pun tak tahu tu nak buat apa, Inci. Tak apa, kita akan lihat bila tiba. Yes, Inci. Apabila Noah meninggal dunia, asas-asas biara itu adalah amalan rohani dan peningkatan ke alam rohani. Dia berkata bahawa itu sepatutnya menjadi tujuan bagi mereka yang tinggal di biara itu. Tetapi apa yang berlaku di sini adalah seseorang datang dan diiktiraf di sana sebagai ketua guru. Namanya Sam Shamatana. Inilah yang datang dan menjadi guru kepada semua. Dia menjadi seorang pentadbir yang lebih hebat daripada seorang bijak pandai. Banyak daripada kampung di bawah datang dan menghormati mereka. Berdasarkan ini, pelbagai produk diperoleh daripada mereka. Biara ini menjadi biara yang makmur dengan berlalunya masa. Bangunan itu mengandungi banyak harta. Tak apa negara kita kaya, Shanti berbangga. Bahkan 7 orang murid itu juga gembira mengenainya. Ia kaya. Kami bermeditasi. Seperti biasa ada meditasi. Orang ke-9 tidak tiba. Suatu hari, seorang lelaki mengetuk pintu. Bagaimana keadaannya? Sangat miskin dalam pakaian. Salah satu yang paling dilihat, dia adalah seorang yang bersih. Keamanan kini berada pada tahap yang tinggi. Dia membuka pintu dan memandangnya. Bolehkah saya menyertai anda dengan lelaki yang mengetuk pintu, Kak? Dia meminta orang ke-9.
dia tidak suka keamanan ni. Jadi tidak, semua tidak ada di sini. Anda tidak boleh menyertai dan kamu tidak layak mendapatkannya semua. Anda boleh lihat. Keluar, bagi saya sedikit makanan, dia bertanya. Inilah sebabnya semua makanan datang untuk memberi. Inilah sebabnya kami datang ke sini. Jadi dia datang dan membawanya keluar tanpa memberi dia makanan pun. Tetapi itu bukan cara ia berlaku. Saya pasti akan berada di sini, kemudian anda tidak akan dapat pergi. Dia akan menjadi pekerja yang baik. Dia berfikir begitu. Baiklah, semua kerja ada di situ. Lakukan dan tinggal bersama kami. Baiklah, dia sudah datang. Siapa nama kamu? Dia bertanya. Dia berkata namanya adalah Meridar. Hanya bertahun-tahun kemudian, Shantanu menyadari bahawa Meridar adalah orang ke-9 yang menyertai mereka. Setelah bertahun-tahun, Meridar bekerja sebagai pelayan di biara selama 7 tahun. Dia banyak memasak. Tiada siapa yang mengenalinya. Dia tidak bercakap. Dia berdiam diri. Pada suatu ketika, diamnya dan etika kerjanya yang konsisten membawa kepada kedamaian. Tak mengapa dia seorang pekerja yang baik. Para pengikut yang bersamanya boleh menyertainya sebagai orang ke-9. Siapa yang akan datang seterusnya? Tak, apa untuk katakan? Anda boleh tambah itu. Anda adalah orang ke-6 yang menyertai kami sekarang. Dia telah menunggu saat itu. Dia mula bercakap sebaik sahaja. Dia mengambil tanggungjawab untuk orang ke-9 itu. Saya datang untuk membawa anda keluar dari kegelapan. Inilah cara saya menasihatimu untuk menjual, katanya dalam ucapan kecil, meletakkan dirinya dalam kedudukan imam besar. Mengapa kita datang? Apa yang dilakukan oleh para murid ini di ruang spiritual di mana mereka boleh berada dalam keadaan tenang di bawah guru? Dia datang dan memberitahu saya jenis kerja apa yang dilakukan oleh kuil ini. Sebaik sahaja mereka mendengarnya, mereka terkejut. Betapa hebatnya guru ini. Sangat sukar untuk keamanan, saya sedang memikirkan sesuatu yang bodoh. Dia fikir dia sedang memberinya tempat untuk tinggal. Dengan sangat sinis, dengan cara yang sangat buruk, Meridar datang dan menggusirnya. Pada tahap ini 2-3 murid tertarik dengan ucapan Meridar, ingin bercakap lebih banyak dengan Meridar. Terdapat rumah-rumah bersebelahan dengan kuil. Itulah sebabnya pelayan Meridara tinggal di rumah gua. Dia menulisnya sebagai sebuah rumah yang sangat sederhana. Pergi ke sana pada waktu malam dan lihat. Siapa ini? Adakah dia Tuhan atau orang lain yang cuba menipuku? Seorang lelaki yang tidak boleh bersembunyi. Siapa ini? Ada 2 orang yang kami ingin kenali. Pergi dan tanya dia siapa dia. Saya sangat gembira Anda datang. Saya datang untuk bercakap dengan Anda. Saya datang untuk membimbing Anda. Dia berkata ia sangat berani. Tetapi ucapannya sangat menyentuh. Falsafahnya yang membuat mereka berfikir. Berdasarkan ini, mereka mula menggunakan Meridar sebagai guru. Sudah ada keamanan. Dia seorang pentadbir. Tugasnya adalah untuk mengumpul kekayaan dan mengeksploitasi serta mengeksploitasi semua runtuhan miskin itu. Bagaimana untuk membayar faedah? Jika Anda tidak membayar faedah atas faedah, lembu akan kembali. Apa yang akan dilakukan oleh semua orang ini? Dia melakukan semuanya seperti itu. Meridara mula menentang kaedah-kaedah seperti itu dengan kuat. Hari pertama sangat kritikal. Itulah sebabnya dia datang dan dengan tegas menetapkan di sana bahawa tugas yang telah datang adalah untuk menunjukkan kepada mereka jalan yang jelas. Perjalanan Meridar ini bermula pada tahap ini dan setiap hari terdapat 7 atau 8 orang lain bersama para murid ini. Seorang lelaki yang damai datang dan mula membencinya. Kami telah membawanya masuk. Begini, tetapi semua pengikut lain terus bercakap dengannya. Perbualan itu adalah perbualan falsafah. Seorang murid yang boleh dipanggil Naronda menulis semuanya sebagai sebuah buku. Oh, Anda memberikan maklumat yang menakjubkan. Dia datang dengan pelbagai konsep falsafah yang boleh dikatakan berguna kepada dunia. Bukan itu sahaja, dia juga menulis tentang peristiwa yang berlaku di sana. Ia seperti buku falsafah. Ia ditulis dalam bentuk novel kerana ia datang dan mengikat dengan kehidupan. Jika Anda melihat apa yang berlaku kepada buku itu, ia datang dan pada akhirnya,
Ia diikat dengan kain sutera kuning dan seseorang datang untuk membacanya. Hanya kemudian, ia disimpan dengan selamat untuk memastikan ia didedahkan. Kerana Anda tidak boleh hanya membaca segala-galanya dalam sebuah buku. Meridada berkata bahawa buku itu penuh dengan hanya perkara-perkara yang boleh memberi cahaya kepada mereka yang dahaga dan mereka yang mencari. Dan kemudian tulis buku itu. Banyak perkara berlaku di antara. Teruskan menjadi popular. Jangkauan ucapan Merityudan mengubah segalanya. Seorang bijak telah datang ke sini untuk semua yang ada di sana dan juga untuk orang-orang yang di bawah. Mereka mula bercakap tentang seorang Mesias. Penyelidik percaya bahawa ia ditulis oleh seorang Kristian yang mendekati kesan agama. Mereka melihat Kristus sebagai seorang Mesias. Apapun yang berlaku, Shantanu datang dan membuat beberapa percubaan untuk membunuhnya. Raja kawasan itu meminta dia datang dan menangkapnya. Dia ditangkap dan dikembalikan keesokan harinya. Raja itu berubah fikiran. Tinggalkan harta benda Anda apabila bercakap dengan raja. Lepaskan peperanganmu. Cinta adalah perkara utama. Apabila dia berkata demikian, raja yang pertama marah itu berpatah balik sepenuhnya. Ambil contoh Raja Ashoka kita. Seperti mana yang dilakukan oleh Tuan Buddha yang datang dan menunjukkan jalan kepada Raja Ashoka, dia datang dan menunjukkan jalan kepada seorang raja. Raja itu datang dan menjadi begitu asetik sehingga dia melepaskan kerajaannya. Falsafahnya telah berubah begitu banyak. Selepas itu dia kembali ke kuil. Sebaik sahaja dia tiba di kuil, Shanti terkejut. Baiklah, dia perlu menyelesaikannya dengan cara apapun dan sebuah festival besar akan datang untuknya. Kebun anggur itu akan mengadakan festival buah. Semua penduduk kampung datang. Mereka tinggal di puncak gunung. Mereka bekerja di kawasan rendah. Mereka semua menyambut hari ini dengan penuh kegembiraan. Berikan mereka semua buah-buahan. Barangan lain akan didermakan. Duduk di atas pentas tinggi dan bercakap tentang keamanan. Salah seorang yang datang pada hari itu, seorang pemuda, datang dan berkata, "Kami tidak perlukan keamanan. Jangan bercakap kosong." Meridade datang 2 hari lalu dan terlibat dalam rancangan pembunuhan dan dikurung dalam parit. Jangan pergi. Tetapi pada saat itu, dari atas platform tinggi itu, dia memberikan pandangan seperti meridangam dan mula memberi ceramah kepada orang ramai. Kita akan melihat kandungan teks itu kemudian. Kemudian datanglah khutbah di bukit sebagai ajaran, dan dia memberikannya kepada orang ramai. Orang ramai sangat gembira. Akhirnya, Anda telah mendapatkan semua aset Anda di sini. Semua harta Anda, semua borang-borang itu, semua dokumen-dokumen itu, semua dokumen-dokumen itu akan dikembalikan kepada Anda. Ia adalah harta Anda. Meridade mengisytiharkan bahawa biara ini tidak memerlukan sebarang harta. Juga bawa semua barang-barang Anda sendiri. Ia untuk orang ramai. Kuil itu adalah untuk kebijaksanaan. Dia memberikan segalanya kepada orang ramai sehingga tidak perlu menambah apa-apa di sini. Itu adalah perkara yang sangat penting. Tiada harta benda. Mendengar ini, orang ramai sangat gembira dan keluar untuk meraihkannya. 7 orang murid yang lain sudah bersedia untuk mengikut. Dia masih dalam banyak kesakitan dan tidak tenang. Tetapi apabila kita melihat banyak perubahan yang berlaku melalui merida dan hari demi hari, Shantanu memahami bahawa kita telah tersesat dalam hidup. Jadi dia sudah bersedia untuk pergi. Tetapi dia bersedia untuk melepaskannya. Tetapi dia sedang melakukan kerja. Dia memberitahu pelajar-pelajar lain, "Kamu semua ikut saya. Kita perlu turun dari gunung ini bukan hanya untuk amalan rohani. Turun dari gunung ini, orang ramai perlu pergi. Ada kerja yang perlu dilakukan untuk mengajar cinta. Kita perlu menjelaskan kepada mereka. Dia datang dan membimbing Anda serta memutuskan bahawa adalah tugas kita untuk mengubah dunia yang berperang dan jahat ini dengan cinta.
Saya akan sampai kepada apa yang berlaku apabila saya membuat keputusan itu. Kamu belum layak untuk datang, tetapi saya mahu Anda tinggal di sini. Dia tidak dapat bercakap tentang perkara lain dengan segera. Dikatakan bahawa buku meridada disimpan di sini. Seorang pemuda datang untuk mengambilnya. Anda mesti menyerahkannya kepada lelaki muda itu apabila dia tiba. Mungkin beberapa ratus tahun. Sehingga itu Anda tidak boleh bercakap. Keamanan akan ditemui di penjara. Kamu akan jadi begini sehingga seseorang datang. Apabila kamu melihatnya, kamu akan bercakap dengannya. Kamu boleh mengenalinya. Itulah yang saya katakan. Bukan itu sahaja, dia yang datang akan membawa 7 keping roti dan kehilangannya. Dia kehilangan semua pakaiannya dalam perjalanan. Dia akan kehilangan lengannya. Dia tidak berarti apa-apa. Anda perlu menyerahkan buku itu kepadanya di hadapan Anda. Adakah Anda tahu apa yang berlaku selepas penghantaran? Kamu akan direjam. Dia terus berkata bahwa Anda mesti kekal seperti batu sehingga masa untuk pembebasan Anda tiba. Selepas beberapa ketika, dia menjadi seorang pendeta bisu, takut akan gua dan asap, takut kepada sesiapa yang memandangnya. Keadaan di mana dia berkeliaran, cerita tentangnya diketahui oleh semua penduduk kampung dibawa melalui para pengembala. Mereka menyadari bahawa Merdatu telah pergi dan bahawa ia adalah Sami yang ada di situ yang berasa tidak senang dengan kedamaian. Dan kemudian, dia datang dan memberitahu saya cerita itu. Seorang pemuda yang mendengar cerita ini pasti akan pergi ke biara itu dan menyembah santo tersebut. Melihat Sami itu, dia mahu kami mendapatkan buku Merdat dan membaca apa yang ada di dalamnya. Dia akan melakukannya. Seperti biasa, dia berkata dia akan pergi dengan tongkat di tangannya dan 7 roti di tangannya. Ada gunung ganang curam di kedua-dua belah pihak. Gunung ganang yang curam, Mikael Kaimi, menyatakan bahawa dia memilih jalan tengah. Ini adalah jalan tengah dalam falsafah Buddha. Dia memilih jalan tengah. Dan ia juga jalan yang sukar. Ramai orang berkata demikian. Anda tidak boleh mendaki gunung itu. Ia sangat curam. Ia sukar. Tetapi dia berada di jalan yang betul. Dalam perjalanan, seekor kambing hitam datang dan merampas sekeping roti daripadanya. Pengembala berkata, "Ini sangat teruk. Tak tahu." Dia mengambil selebihnya dan mengagihkannya kepada kambing biri-biri yang lain. Apa yang perlu dilakukan apabila tiada makanan? Kemudian dia mula berjalan ke arah puncak gunung sambil berkata bahawa tugas kita adalah untuk pergi dengan ketekunan. Kemudian seorang wanita muda datang dan berkata bahawa dia adalah seorang gadis yang tidak bersalah. Dia telanjang. Ibunya berada di belakangnya. "Kenapa kamu telanjang?" Dia menanggalkan jubahnya dan membalutkannya di sekeliling wanita itu. Wanita ini sedang memakai gaun. Dia tidak berpakaian. Lelaki yang telanjang itu berasa malu. Tak tahu nak buat apa. Lagipun, saya akan teruskan dengan video ini. Seorang lelaki tua dan seorang wanita tua sedang duduk di dalam gua. Dia akan pergi ke sana dalam keadaan sejuk. Sebaik sahaja kami sampai di sana, kami berdua memandangnya dan meraikan. Kami sedang menyambut bulan madu. Dengan kata lain, jangan susah payah keluar dari sini. Kami tiada jalan lain. Apa yang kamu buat sebelum kamu pergi? Kamu minta untuk berjalan, lihat apa yang dia bawa ke sini. Jadi dia akan naik lebih tinggi dan lebih tinggi setelah kehilangan semua yang dibawanya dan tidak mempunyai apa-apa. Dia pengsan apabila dia pergi. Apabila dia jatuh dan melihat ke atas, dia berada di hadapan kuil. Datang dan lihat dia di sana. Perbincangan ini untuk keamanan. Dia adalah lelaki yang inginkan keamanan. Kau lelaki itu, kau datang dan hilang 7 keping roti. Ya, dia tidak tahu apa-apa. Dia kehilangan tali dan berdiri telanjang. Segala-galanya di sini mempunyai makna falsafah. Apa yang dia buat sekarang? Saya akan berikan kamu buku itu. Saya akan hubungi Anda semula. Saya akan turunkan buku ini. Dia mahu pergi dan bercakap dengan orang tentangnya. Pergi bercakap dengan orang? Betul. Tetapi sebelum saya memberikan buku ini kepada Anda, saya tidak boleh berkata apa-apa lagi. Jadi saya bawa buku ini. Ambil dan turunlah. Tapi sekarang kamu telanjang. Ia sukar dalam kesejukan.
Kau boleh pakai baju aku. Apa yang akan kamu lakukan? Minit seterusnya saya akan membuang buku itu. Dia memberitahu saya bahawa saya tidak memerlukan pakaian. Dia membawa buku itu. Dia mentafsirkannya sebagai kitab suci, teks agama yang dibalut dengan kain kuning. Dia memberi. Dia sedang membeli. Saat berikutnya setelah membelinya, pakaiannya tersedia untuk dilihat. Dia telah menjadi batu. Jadi lelaki ini mengambil buku itu. Ini adalah buku Merida. Banyak daripada perbualan ini akan menjadi sumbangan kepada campuran falsafah dan sastera yang akan kami terangkan kepada anda dalam langkah seterusnya. Ini satu perkara. Semua perkara ini adalah simbolik. Michael Naimi telah menyebarkan semua simbol di sini dan sana. Dengan kata-kata, dengan peristiwa, dengan menggambarkan orang-orang yang mungkin ada di sana, ini adalah penjelasan simbolik. Mereka yang mempunyai bidang kerohanian memahami apa maksud simbol-simbol tersebut. Sekarang setelah saya berkata begitu, Anda akan memahami apa yang dikatakan oleh penonton video kami. Ini adalah bahagian pertama cerita. Sekarang kita dapat melihat pemahaman dan fenomena falsafahnya yang mendalam. Saya berkata bahawa segala yang berlaku semasa perjalanan pemuda itu adalah sesuatu yang sangat simbolik. 7 keping roti boleh bermakna banyak perkara yang berbeza. Ia boleh mengambil masa sehingga 7 kelahiran. Hanya selepas dia kehilangan kelahiran-kelahiran itu, barulah dia dapat menerima buku kebijaksanaan itu. Semasa dia pergi, dia kehilangan nyawanya. Dia juga kehilangan pakaiannya. Dia berkata 2 perkara. Satu adalah ketidakpedulian. Tidak ada rasa malu untuk melihatnya telanjang. Ia adalah masa yang sukar bagi Adam dan Hawa. Iaitu Adam menggigit buah itu dan mendapati dirinya telanjang. Tetapi dia tidak menyembunyikannya. Itulah yang dilakukan oleh pengalaman kepadanya. Wanita tua itu berkata bahawa pemilikan harta itu akan menjadikannya pemilik harta tersebut. Apabila dia mengambil baju itu, ibunya memberikannya kepadanya. Mereka kata harta itu milik kamu. Dan itulah yang berlaku kepada kita semua. Secara umum, saya akan katakan satu perkara. Kita akan membina rumah kita sendiri. Kita tidak perlu membina rumah. Sama seperti di sini, harta benda adalah harta benda. Bukannya kita yang mengawalnya, tetapi ia mula mengawal kita. Dia juga telah mengkritik dengan kuat biku yang datang dan mengumpul kekayaan. Walaupun Naimi memuji penambahan kepada takhta, Osho menyukainya. Diketahui bahawa terdapat banyak harta karun di biara Oshon. Tetapi semuanya berakhir dengan dia melambung sebuah parang. Orang datang dan berkata bahawa mereka tidak perlu terlalu mengambil berat tentang harta tersebut. Saya mempunyai sedikit pemahaman mengenainya. Tetapi ia jelas kepada kami. Anda tidak boleh datang dan mendapatkan pengetahuan. Ia bukan membawa. Harta itu ada di situ. Mereka bahkan bertepuk tangan. Perjalanan tanpa batas. Tenunan tangan diperlukan oleh mereka yang mempunyai rumah seperti kami dan yang takut di dunia ini. Orang tua itu berkata Anda tidak memerlukan sapu tangan untuk mencari cahaya. Jika kita melihat apa maksudnya, tongkat ini adalah konsep yang sangat simbolik. Ia juga boleh menjadi satu konsep. Ia adalah pencapaian sesuatu idea melalui sesuatu idea. Itu satu cara untuk melakukannya. Pencarian kebenaran adalah untuk mendekati konsep ini dengan fikiran yang jelas. Kebenaran sentiasa berada pada tahap yang tinggi. Simbol saya adalah kita perlu datang kepadanya dan menyentuh apa yang telah kita hilangkan. Kemudian dia datang dan menerangkan perjalanan rohani falsafah itu bersama dengan sastera dengan begitu indah, sehingga ia dapat dicapai. Saya tidak tahu sama ada ini adalah keseluruhan novel. Seluruh tujuan buku ini adalah ia bersifat sastera. Mari kita lihat apa yang tertulis dalam buku itu. Noronha sangat teruk. Apa yang perlu dikatakan pada hari pertama dan apa yang perlu dikatakan pada hari kedua. Saya akan cuba merangkum beberapa perkara penting dalam video ini. Biasanya di biara ini terdapat teori bahawa perkataan saya harus dielakkan. Saya tidak perlu memberitahu semua orang. Bahkan sekarang kita semua mengatakan kita bodoh. Kami berkata apa yang kami maksudkan,
saya sudah beritahu kamu ego saya sedang datang. Tetapi jika ada kedamaian di kuil itu, dia akan bercakap dengan bangga. Saya akan terus bercakap dengan diri sendiri. Tetapi ada undang-undang yang mengatakan saya tidak boleh bercakap. Hanya pada waktu malam apabila mereka datang untuk makan, barulah mereka datang dan menyertai mereka. Dia datang dan bercakap dengan saya. Dia berkata bahawa keamanan akan datang dan dengan sangat sinis, dia akan datang dan membiarkan makhluk bijak yang telah datang dalam bentuk bapa primordia bercakap. Dia mula bercakap. Dia berkata, saya sudah menunggu ini dan saya tahu itu akan berlaku. Kalian semua menutup mata. Semua mulut kamu disegel dengan meterai. Kamu tidak mempunyai kuasa untuk melihat kebenaran. Terdapat 7 skrin yang menutupi wajah Anda. Ada langsir. Mata Anda adalah skrin. Semua kata-kata terkurung. Kata-kata yang tepat tidak keluar. Cara lain. Muka kamu telah menjadi topeng. Anda tidak boleh mengabaikan fakta ini, tetapi saya telah datang untuk mengangkat tirai-tirai ini, untuk membetulkan semua meterai dan kunci ini, dan untuk memudahkan Anda bercakap kebenaran yang tepat dalam bahasa yang tepat. Ini bermakna bahawa satu mesej dihantar. Dia datang ke sana sebagai seorang nabi. Terdapat 7 skrin. Juga terdapat banyak kejahilan. Setiap perkataan adalah ketara. Anda memberi perhatian. Jangan pergi ke skrin. Jauhkan diri daripada itu. Anda telah menciptanya. Kita sering berkata lelaki terlatih atau tidak, tetapi saya tidak dapat melihat kebenarannya. JK dia akan berkata, Anda terikat dalam banyak cara. Jika Anda ingin menghilangkannya, Anda hanya boleh menghilangkannya jika Anda mengenali diri Anda sendiri. Anda mempunyai kuasa untuk mengenali diri sendiri. Anda tidak perlu meminta kepada Tuhan untuk itu. Saya di sini pada saat ini untuk membantu Anda. Saat kamu menyingkirkan semua ini dan menyedari kebenaran ini, saat itulah kamu menjadi apa yang kamu kepada orang lain. Kemudian semua orang datang dan perjalanan ke dalam itu datang, dan sementara garis itu mengalir, melalui beberapa watak ini dia datang dan menjadikannya sangat indah. Jadi ini adalah perkataan penting yang boleh membantu Anda. Ia disebutkan dalam terjemahan perkataan kreativiti. Kreativiti hanyalah satu perkataan. Ia adalah perkataan kecil. Begitulah cara Anda boleh datang dan mengenal pasti diri Anda. Apa perkataan itu? Itu saya. Saya adalah orang yang datang, kunci ajaib. Anda boleh mengeluarkan skrin-skrin ini hanya dengan saya. Pengetahuan ini digunakan. Tetapi saya sudah beritahu Anda mengapa saya tidak. Secara amnya apabila saya katakan dia egois. Dia tidak berkata begitu. Tahu macam mana saya? Ini bukan ego saya. Sebab itulah saya menyembunyikannya semua. Kami ingin melihat bagaimana ini berfungsi. Anda perlu masuk dan alihkan pandangan Anda. Saya hampir menjadi diri sendiri. Ia nampaknya merujuk kepada diri sendiri. Di sinilah saya masuk dan setiap satu dibina dengan pembinaan yang berbeda. Semua ini perlu dimusnahkan. Hanya dengan itu, pintu-pintu pengetahuan akan terbuka untukmu. Sekali lagi dia berkata bahawa Meridar ada di sini untuk membantunya. Hampir seolah-olah Anda telah melihat falsafahnya. Terdapat seluruh rasa falsafah timur. Itu kerana saya adalah pusat Anda. Saya sedang membersihkan hidup Anda. Inilah cara saya sering terbahagi. Mari kita fikirkan secara binari. Daripada cuba untuk berpegang pada simpul terbahagi ini, kita melaluinya dan meningkatkan perpecahan. Itulah sebabnya ia adalah diri yang terbahagi. Ia adalah kerana perpecahan minda dan jiwa ini bahawa pelbagai kesakitan, penderitaan dan kemarahan datang kepada manusia. Ekspresi kemarahan adalah kerana perpecahan dalaman ini. Kemudian saya berkata pengetahuan adalah bagaimana untuk memahaminya sebagai makhluk yang terintegrasi. Tetapi para bihu, kamu semua berpecah belah. Kamu akan memecah masuk. Pagar telah rosak dan pagar lain ada di situ. Ada pagar di luar. Pada masa ini, saya hanya mempunyai satu berus. Tujuan utama cerai Anda sepatutnya untuk menghapuskan pagar-pagar ini. Tetapi itu tidak benar.
Kami bekerja semakin banyak di dunia nyata. Kita sedang mencipta perpecahan. Jadi Meridar menjerit bahawa saya datang untuk melakukan kerja menyatukan Naan Anda dengan menghapuskan perpecahan Anda. Tidakkah kamu tahu itu? Dia datang ke tempat ini dan menerangkan kepada mereka bahawa adalah kerana perpecahan ini banyak kekeliruan timbul dalam fikiran. Maksud saya, Tuhan ada di dalamnya. Saya adalah Tuhan. Terdapat Tuhan yang dikenali dalam keadaan kesedaran yang lebih tinggi. Saya perlu memahami maksud perkataan itu. Kita tidak benar-benar tahu siapa saya. Orang sentiasa memandang ini. Mereka cuba mengenal pasti diri mereka sebagai seorang kanak-kanak yang dibalut dengan selimut dan memegang Tuhan yang sangat sensitif dalam kepingan. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. Saya adalah sebahagian daripada keseluruhan, tetapi kami cuba memisahkannya. Apa yang kami cuba lakukan adalah mengelirukan saya. Konflik ini telah berlarutan selama berabad-abad. Tidak semua orang boleh datang dan melihat saya. Kekeliruan ini adalah punca semua peperangan. Terdapat pertembungan ego. Ada kebencian di mana-mana. Terdapat masalah identiti. Masalah ini timbul kerana kita tidak terhubung dengan Tuhan. Ini adalah saya dibalut seperti selimut. Dia terbenam dalam timbunan. Dia adalah orang yang duduk di dalam sebagai bentuk kedamaian dalam kesedaran tertingginya. Ia adalah satu perasaan. Apabila dia berkata Tuhan di sini, dia merujuk kepada tahap kesedaran yang lebih tinggi. Saya adalah satu-satunya dalam situasi itu. Patutkah saya beritahu Tuhan? Tuhan bukanlah sebuah autoriti pusat. Ia adalah hubungan cinta. Sekarang saya sepenuhnya terlibat. Aham Brahmas berkata bahawa dia akan datang ke sini dan sesuai. Dan itulah yang saya fikirkan juga. Apa itu masa apabila kita memahami bahawa saya ada? Apakah itu outlier? Kami faham itu. Seringkali kita cuba menekan Tuhan dalam masa dan ruang. Kita juga terlibat. Dia bertanya, mengapa kamu datang kepada Tuhan dan cuba mengukur dengan piawaian kamu? Garis masa kita tidak cukup untuk menghentikannya. Ia sudah terlambat. Ia melampaui yang luar. Semua ini dalam bahasa mistik. Mungkin apabila Anda berdiri dalam kedudukan itu dan berkata bahawa Anda boleh melihatnya, merasakannya, mengubahnya, itu bermakna bahawa sifat Tuhan ada dalam diri setiap orang. Inilah yang dia katakan. Dan bila kamu akan menyedarinya, bila kamu akan sedar bahawa ini adalah aku, kau seperti awan. Saya adalah awan yang membawa Tuhan. Ia seperti hujan dan laut. Saya tidak mengenal pasti di sini. Bukankah sangat menyakitkan bagi saya, seorang murid, untuk kehilangan identiti saya tanpa sempat hidup begitu lama? Tanya. Dia menjawab, kamu akan menjadi laut yang besar. Apa yang besar itu? Tanya saja. Jadi semua ini adalah perkara yang telah masuk ke dalam wacana falsafah India dan telah banyak dibincangkan. Apabila bercakap tentang agama, tidakkah Anda katakan bahawa semua sungai datang dari tempat yang berbeza dan bergabung menjadi satu laut? Dengan cara yang sama, jiwa datang ke tempat ini dan makan makanan. Anda akan kehilangannya apabila Anda meletakkannya. Tetapi datanglah dan beritahu para pengikut di sini bahawa Anda akan berganding tangan dengan kebijaksanaan yang hebat. Apa maksudnya kepada para pengikut? Ia bermaksud memberitahu kami. Siapa yang berkata? Jangan cakap. Siapa dia? Michael Naimi. Siapa Michael Naimi? Dia adalah seorang pencipta yang dicari-cari. Dia telah melakukan banyak penyelidikan PhD. Dia berasal dari Lubnan. Dari Lubnan, dia datang ke Rusia untuk memberitahu kami tentang kehidupannya di sini. Semasa di Lubnan, dia pernah menjadi penganut Kristus yang paling hebat, seorang Kristian. Apa sahaja yang dia lakukan, di mana sahaja dia mengatakan bahawa Kristus berada, dia pergi dan mencari semua tempat itu. Kita boleh merasakan perasaan-perasaan itu. Semua mukjizat Kristus menjadi kenyataan. Dari situ ke Rusia, dia pergi ke Rusia untuk mengkaji Crime and Punishment karya Dostoyevsky. Saya telah membaca semua buku Tolstoy. Matanya terbeliak. Dia boleh datang dan merasakan jangkauan spiritual umum kepada seluruh dunia. Pencariannya sedang berlangsung.
Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke Perancis. Perlu pergi ke Perancis dan bukan ke Amerika. Ada 2 beradik. Dia berasal dari sana dan mencipta. Dia telah menulis hampir 20 buku. Kedua-dua buku itu pada asalnya ditulis dalam bahasa Inggris. Dia berpindah ke Amerika Syarikat dan belajar bahasa Inggris selama 9 bulan. Khalil Gibran adalah kawan rapatnya. Dialah yang datang dan menulis biografi Khalil Gibran. Ia adalah sebuah karya yang sangat indah dalam bahasa mistik. Seterusnya adalah The Book of the Mirat. Buku Merida. Apabila buku ini pertama kali ditawarkan kepadanya, penerbit menolak untuk datang dan menerbitkannya. Ia adalah sebuah buku falsafah yang mencipta agama baru yang tidak boleh diterima. Dan kemudian kembali lagi. Filem ini telah diterjemahkan ke dalam lebih daripada 30 bahasa di seluruh dunia. Buku yang hebat ini sedang dibaca di seluruh dunia. Buku ini telah menjadikan mantera bahawa pencariannya akan datang dan menjadi pencarian untuk yang seterusnya. Inilah yang Naimi maksudkan. Dia adalah Vira dalam buku ini dan dia adalah orang yang datang untuk memahami sesuatu. Kemudian soalan-soalan yang dia timbulkan, pencarian-pencarian yang dia lakukan, dia datang dan memberitahu mereka melalui Meridangam. Merida dah datang dan mempersembahkan dirinya sebagai seorang lelaki yang berinkarnasi di tempat ini. Jangan cakap apa-apa lagi. Orang seperti saya telah berada di dunia ini untuk masa yang lama. Orang-orang seperti saya akan datang dan cuba memberi Anda cahaya. Kemudian akan ada nabi-nabi seperti Mesias ini. Para nabi akan datang, mereka akan datang untuk berkhidmat kepada kemanusiaan dengan mengambil kira keperluan masa kini. Anda juga boleh melakukan perkhidmatan ini, itu jika Anda memahami perasaan Anda. Kemudian kita perlu memahami perkataan ini saya dari sudut pandangan rohani. Itulah pemahaman di sini. Saya tidak sombong. Spirituality adalah mengetahui siapa saya. Ia adalah egois apabila saya tidak memahami apa saya dan melihatnya sebagai diri saya yang terbahagi. Jika saya melihat apa yang saya ketika saya mengembara seperti ini, tiada yang ajaib. Di sini Michael Naimi sangat dekat dengan ajaran Buddha. Tiada apa yang perlu ditakuti tentang sihir ini. Kerana pada saat itulah kita menyedari bahawa kita adalah sebahagian daripada Tuhan yang lebih besar. Tiada kesakitan, tiada kebimbangan, tiada apa-apa. Ia adalah undang-undang asal bergantung. Saya merasakan hubungan antara satu sama lain. Dia mempunyai hubungan dengan semua orang. Apabila Naimi datang ke sini dan berkata Meridangam, kami bersama dengan segala-galanya di dunia ini. Jika itu yang saya maksudkan, ia adalah segalanya. Dia menerangkannya dengan cara yang membuatkan saya seolah-olah memberikan benih kebijaksanaan yang hebat. Teruskan bercakap seperti ini. Semua aman. Seorang bodoh di sebelah sana sedang bercakap. Bukan itu sahaja. Dia fikir dia adalah orang jahat yang datang untuk merosakkan fikiran ini. Tetapi ia mula menjadi semakin besar. Kemudian tanyalah saya, adakah kamu bukan hamba saya? Dia bertanya, saya bekerja untuk Anda. Dan Anda bekerja untuk saya. Semua adalah tuan di dunia ini. Mereka semua pekerja. Lihat berapa ramai orang yang bekerja untuk kita. Biarlah ada petani untuk menuai. Sama ada orang yang menghasilkan atau menerima air. Lihat siapa yang memikirkan kita. Terdapat ramai orang di dunia yang berkhidmat untuk kita. Ribuan orang sedang bekerja. Peristiwa-peristiwa berbeza dalam hidup kita. Kami menyumbang kepada kehidupan ramai orang. Semua mereka adalah tuan. Mereka semua pekerja. Apabila pemahaman ini menjadi mungkin, apa yang seseorang katakan bahawa saya adalah tuan, egoisme akan dielakkan di situ. Apabila Anda melihat para suci, buang semua halangan dan lihat siapa diri Anda. Hanya kemudian Anda akan menyedari kuasa yang ada dalam diri Anda. Saya akan tunjukkan kepada Anda cara untuk melepaskan ikatan-ikatan itu. Itulah tugas Mesias. Jadi inilah sebabnya. Siapa yang kamu datang untuk? Apakah kapasiti untuk memberi nasihat kepada kami? Beritahu saya siapa Anda dan bagaimana saya tahu siapa saya? Jawab itu, apabila alam semesta adalah milik saya boleh mengenal pasti diri saya sebagai warga negara-negara ini.
Bolehkah saya katakan bahwa ini adalah identiti saya? Apabila saya disertai oleh kuasa ilahi yang hebat, katakan begitu. Pada masa lalu, terdapat penyair. Mereka akan berkata, kami adalah anak-anak jalang, kaum nasionalis. Itulah yang dia katakan, cakaplah, kamu semua terperangkap dalam perangkap tikus. Kamu adalah penguasa segala yang ada di dalam kuil. Adakah Anda mengejek kami? Jangan bergurau. Saya bukan yang mengusik kamu, hanya kamu yang mengusik saya. Saya sedang menunjukkan kepada Anda, tikus ini akan keluar dari perangkap, dan Anda memerlukan kesemuanya. Anda perlu datang dan lihat sendiri. Anda perlu faham, katakan itu. Miki bertanya, dan beritahu saya siapa Anda. Apabila saya bersama Tuhan, manusia bersama manusia. Ia bermaksud bahwa seorang manusia adalah Tuhan. Ada seorang lelaki. Semua manusia adalah separuh dewa. Tetapi ini tidak benar. Manusia adalah manusia. Ia adalah gabungan sempurna antara Tuhan dan Tuhan. Tiada istilah separuh duduk. Saat Anda menyadari, Anda menjadi satu. Ini adalah falsafah yang tipikal. Dia datang dan menerangkan dengan kata-kata yang berbeza dan sangat indah. Apabila saya bercakap tentang Tuhan seperti ini, semuanya menjadi berat. Buanglah dahulu, kerana gabungan gadis ini dan perkara ini, pasti Anda tidak dapat mengalami pengalaman spiritual itu. Seperti biasa, ada satu perkara yang sangat penting. Apa itu cinta? Cinta adalah undang-undang Tuhan, dan ia bukanlah satu perasaan. Dan itu adalah keperluan yang mendesak. Tiada cinta separuh, tiada cinta separuh, ia lengkap. Ia akan memberikan kepenuhan, ia akan mengambil keseluruhan. Saya hanya membenci beberapa orang sahaja, tetapi itu tidak bermakna saya mencintai dunia. Anda tidak boleh mempunyai cinta sejati, walaupun Anda mempunyai sedikit kebencian. Begitulah cinta seharusnya tersebar di seluruh minda. Tidak boleh ada kebencian. Cinta tak berbalas ini lahir di minda yang tidak dikenali. Ada kemarahan. Tiada kebencian seharusnya ada. Ini adalah keadaan kebijaksanaan yang luar biasa. Setiap kali Anda sampai ke tahap itu dan Anda melihat tanaman itu, Anda akan mati. Ini adalah penekanan. Dalam kerohanian, semua ahli falsafah India kita telah sampai kepada cinta ini sebagai kunci ajaib. Cinta menyelesaikan banyak masalah. Kunci kepada cinta ini adalah untuk mendedahkan banyak misteri yang kita tidak fahami. Jika Anda ingin menemukan cinta, lihatlah diri Anda terlebih dahulu. Apabila Anda melihat bagaimana segala-galanya di dalam diri Anda, putar semula dan temui diri tanpa syarat ini. Datanglah kepada diri yang terkawal itu dan buanglah sekatan-sekatan. Kemudian hubungan jiwa-jiwa lain dengan yang lain menjadi sesuatu yang benar-benar rohani kepada kita dengan banyak kejadian. Itulah jenis cinta yang dia maksudkan. Ini adalah cinta tanpa sebarang jejak kebencian. Apa yang diperlukan hanyalah pemahaman yang betul. Berdoalah agar Tuhan akan memahami apabila Anda berdoa. Madala adalah malam. Dia berkata, saya perlukan doa Anda untuk memahami ini. Ini bermakna bahawa Tuhan sahaja yang memberi pengetahuan. Dia mempunyai begitu banyak kata-kata indah tentang cinta. Cinta tidak meminjam atau meminjamkan. Cinta tidak membeli atau menjual. Cinta mengangkat hati. Dia layak mendapatkannya. Cinta adalah satu perkara. Ia adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Air lebih penting daripada makanan. Tiada apa yang seperti membeli cinta. Ia tersebar secara semula jadi. Jadi dia bercakap tentang tahap cinta yang sangat tinggi. Datanglah ke dunia spiritual ini dan bicarakan banyak kebaikan yang luar biasa. Seseorang mungkin bertanya jika ini mungkin berlaku di dunia nyata. Itulah soalan yang dia tanya. Kadang-kadang seorang paderi akan datang kepada Anda. Itulah yang dia katakan. Guru itu datang kepadanya dan dia tidak sepenuhnya memahami. Jika kamu terperangkap dengan raksasa separuh bogel seperti itu, kapal kamu tidak akan sampai ke pantai. Saya akan membina sebuah kapal untuk Anda. Dia kata ia adalah kapal yang dibina untuk membawa kamu ke daratan. Apa yang dimaksudkan dengan model falsafah?
Ini adalah model spiritual yang saya berikan. Ini bermakna jika Anda mengikutinya, Anda juga akan merasakannya. Naimi datang dengan sangat jelas dan datang kepada dirinya sendiri, serta datang untuk bercakap tentang status seorang pendeta yang hebat. Saya sangat terkejut, Osho kita yang boleh bercakap sebagai guru nater kepada semua guru nates, akan datang dan memuji buku ini seolah-olah ia adalah buku yang telah memberikan banyak kejelasan kepada dirinya sendiri. Dia boleh bercakap. Dia bercakap tentang hanya beberapa perkara. Sebaliknya dia akan. Jadi, apa masalah dengan kerohanian? Agama tidak melakukan itu. Lihatlah kerohanian agama. Tuhan adalah watak utama di sini. Anda boleh menjadi segalanya di bawahnya. Walaupun Anda datang kepada Advaita dan berkata agam Pramasnu, terdapat semua Advaita yang boleh menjadi agama. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sentiasa ada. Mereka datang untuk menjadi hambanya. Dia juga menekankan tentang menjadi dasanudasan menurutnya. Pekerja perlu dibayar. Salah satu konsep asas falsafah India adalah melepaskan ego. Ini hanya boleh dicapai dengan memfokuskan perhatian kita ke dalam diri. Itulah yang muncul pada pelbagai tahap meditasi. Jika Anda mahu merasaini, diamlah metodologi. Kesunyian akan membawa Anda kepada Tuhan. Setiap perkataan mempunyai kuasanya sendiri. Datang sini dan berikan kepada saya. Itu mencipta banyak masalah. Kata-kata boleh mengangkatmu. Bahasa adalah satu-satunya perkara yang menghalang kita daripada merasakan cinta ini. Kemudian dia datang dan menerangkan kepada para murid bahawa diamlah yang akan datang dan membawa Anda ke tahap yang lebih tinggi. Doanya sangat indah. Ia sangat menarik. Apa yang kamu doakan? Minta Tuhan melakukan sesuatu untukmu. Dia telah datang kepada Anda dengan cara yang luar biasa dan telah memberikan Anda kunci kepada dunia Anda. Dia adalah orang yang membina rumahmu dan memberimu kunci. Pergi kepada mereka dan minta kunci itu sekali lagi. Anda telah hilang di suatu tempat. Anda telah terlupa kunci kepada kehidupan ini. Ia ada dalam diri Anda. Lakukan pencarian yang baik, letakkan sampai dalam fikiran Anda dan tutup dengan baik. Kembali kepada Tuhan dan cari Dia. Dia ada banyak kerja. Doa-doa Anda sering kali sangat sukar. Tanya Tuhan apa yang kamu mahu. Oh Tuhan, bolehkah Anda berikan saya sedikit pandangan, pemahaman tentang kebijaksanaan? Anda boleh memintanya. Tetapi berapa kerap kita memikirkannya? Mari kita buat akaun. Kita beritahu dia segala-galanya. Atau kita akan jadi doktor. Saya tidak sihat. Jika tidak, kita akan datang kepada 10 perkara harta dan melibatkannya. Kami akan pergi kepada mereka dan menyelesaikan semua masalah. Kami tahu kami mempunyai penyelesaian. Kami berdoa kepada Tuhan agar mengampuni musuh-musuh kami. Semua ini adalah banyak kerja. Doa kepada Tuhan, maka adalah doa yang paling tidak masuk akal dan yang paling mengganggunya. Itu bermakna Anda meminta banyak perkara daripada Tuhan. Doa-doa kecil boleh membantu. Semua ini diciptakan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, ia akan menyakitkan Anda. Dia tidak datang ke sini untuk membuat perjanjian itu. Dia bukan seorang peminjam wang. Maka keadaan Tuhan bukanlah satu kuasa tunggal yang datang dan mencapai sesuatu melalui doa-doa Anda. Ia adalah perjuangan dalam diri Anda sendiri. Anda kembali kepada diri sendiri. Kau adalah Tuhan. Bagaimana kamu boleh kata kamu mempunyai semua kuasa? Tiada apa-apa. Ini hanya boleh dilakukan dengan banyak kemahiran. Segala-galanya telah hilang. Mari kita pergi kepada cinta yang tulus. Ia tidak hanya berubah apabila Anda melihat hasilnya. Dia tidak seharusnya menjadi musuh. Cinta harus mengalir. Dia bercakap tentang status. Apa yang dia doakan kepada Tuhan? Mereka tahu segalanya. Kesunyian seringkali menjadi bahasa. Kemudian dia akan datang dan menerangkan dengan terperinci bagaimana solat itu sepatutnya. Seterusnya adalah logik. Logik ini datang dan berkata bahawa jaring laba-laba adalah seperti belakang gajah. Kita akan terperangkap dalam jaring itu. Kita akan mati. Sangat indah untuk mengatakan bahawa logik tidak dapat berfungsi melebihi had, melangkaui logik.
Logik adalah halangan bagi mereka yang datang dan pergi dengan cepat. Ia adalah beban terbesar bagi si penerbang bersayap. Dia berkata bahawa dengan logik Anda tidak dapat memahami semua rahsia kehidupan ini. Semasa dia pergi, persoalan tentang kematian timbul. Bagaimana untuk menghadapi kematian? Bumi berputar dalam lingkaran masa. Tuhan takut padanya. Pada ketika ini, akan ada satu kitaran. Musim nuru datang sebelum pokok epal, daun-daun layu. Ini adalah kali pertama untuk memahami bahawa kematian dan kelahiran berlaku berulang kali. Tetapi untuk melakukan itu, kita perlu mengenali diri kita sendiri. Kita juga perlu memahami bahawa saya fikir, saya berada di luar masa ini. Kita berada di luar masa dan ruang, penuh dengan kata-kata mistik. Tetapi mereka yang mempunyai kuasa untuk melakukannya akan tahu apa yang melampaui masa dan ruang. Apabila tubuh ini terbentuk, kematian datang bersama tubuh. Murid itu berkata, walaupun ayahmu meninggal, dia adalah cahaya. Anda tidak dapat melihatnya. Ada persoalan tentang reinkarnasi. Sebaliknya adalah reinkarnasi. Dia mengira masa, pelbagai aktiviti yang Anda lakukan di sini, keputusan yang dibuat di sini, dan hasil daripada aktiviti-aktiviti tersebut yang kita lakukan, semuanya datang dan masa diambil kira. Anda lupa untuk selesa. Masa tidak melupakan, dia mengembalikannya kepada Anda. Sebelum mati, orang yang sangat mengambil berat tentang bumi ini dan mempunyai pegangan ke atasnya kembali ke bumi. Dia berkata bahawa bumi yang sangat terikat dengan bumi ini akan dilahirkan semula. Berenang dalam lautan kelahiran ini adalah pentas untuk mencapai tahap kerohanian yang lebih tinggi. Katakanlah ini adalah universal. Anda akan segera menyingkirkan keinginan ini. Tetapi keinginan ini tidak akan meninggalkan kita. Dia berkata bahawa dia akan kembali lagi dan lagi selagi dia mempunyai keinginan ini. Kitaran ini berterusan. Apabila ini berlaku berulang kali, manfaat reaksi Anda direkodkan dari masa ke masa. Dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan memberi perhatian. Ia bukan sekadar tentang memberi perhatian. Jauhkan diri daripada aktiviti yang membosankan. Pilih aktiviti yang mempunyai banyak keinginan dan jangan lakukan perkara dengan banyak penglibatan. Ia adalah perkara biasa untuk berbuat demikian. Sebaliknya banjir kasih sayang. Cinta tidak mengikatmu, ia membebaskanmu. Inilah paradoksnya. Dikatakan bahawa cinta membina hubungan. Tidak begitu. Cinta ini akan membebaskanmu dari cengkaman ini. Dia juga bercakap tentang cinta. Cinta seorang wanita adalah cinta yang terhad. Ia sama apabila Anda bercakap tentang cinta. Dia tidak mengakui cinta ini. Ia adalah cinta fizikal. Mereka yang terlibat dalam nafsu harus berminat dalam pembiakan. Tetapi mereka yang menghindarinya akan menghasilkan generasi baru. Mereka mencipta orang baru. Kuasa mereka akan terletak pada Brahmacharya mereka. Apa yang Anda katakan apabila Anda tiba? Keberanian diperlukan. Seorang suami tidak menjadi Brahmachari hanya kerana dia berpakaian seperti seorang suami. Jangan menjadi Brahmachari kerana Anda tidak menyentuh tubuh orang lain. Ada banyak emosi yang datang ke dalam fikiran. Ini bukan perkara yang sangat biasa. Ini adalah ujian pertama. Kami faham bahawa kami perlu memenangi pertempuran ini. Apapun yang Anda pakai, ia tidak akan diperbaiki. Satu-satunya senjata untuk mengalahkannya adalah cinta. Jadi ia melampaui cinta. Seolah-olah dia mencerminkan falsafah sannyasa India apabila dia mengatakan bahawa hanya Brahmacharyas tersebut yang boleh datang dan mencipta dunia baru. Hormati wanita, bukan demi cinta, bukan kerana ibu. Seorang wanita bukan Tuhan. Dia dilahirkan ke dunia ini sebagai setara. Dia adalah seorang kawan. Itu satu lagi jiwa yang mungkin menjadi pasangan sejiwa saya. Disitulah kesaksamaan masuk dan wanita masuk dan menghormati kami. Dalam cara tertentu, semua makhluk hidup di dunia ini bersatu. Apabila tiba masanya, Anda akan faham. Kemudian ada undang-undang asal bergantung. Bukankah ia istimewa? Ia adalah penekanan yang sangat kuat. Hinduisme mempunyai banyak falsafah. Ia mencerminkan banyak falsafah Buddha.
Kita perlu melihat ini dari sudut pandangan akademik. Sebab itulah saya akan menyentuhnya. Kerana masalah dengan buku-buku seperti ini adalah mereka membawa Anda ke platform spiritual yang jauh lebih tinggi. Tiada siapa yang bertanya soalan. Anda lihat mengapa buku ini muncul ke dunia ketika Perang Dunia datang dan dia bekerja dalam tentera dan Michael pergi. Dia melihat kematian dan penderitaan. Penyelesaian kepada masalah ini adalah dengan mencipta cinta ini. Kemudian nampaknya mereka yang telah melihat banyak penderitaan, hidup akan datang dan mencipta platform mistik yang murni sebagai ganti. Tetapi jika Anda melihat apa yang sebenarnya berlaku, ia adalah kesan daripada ketidakfahaman orang ramai, pengetahuan mereka dan kekurangan kesedaran diri mereka. Darah ditumpahkan dengan cara yang sama. Dunia ini boleh menjadi dunia yang damai dalam bentuk cinta apabila mereka mula melihat ke dalam diri mereka sendiri daripada merobek diri mereka sendiri. Itulah sebabnya dia begitu konsisten. Cara ini adalah satu-satunya cara. Pendapat orang bijak seperti dia adalah bahawa tiada masalah. Akhirnya dia bercakap tentang dirinya sendiri. Ini bukan keegoisan. Ia bermaksud dia belum mengenali dirinya sendiri. Dia yang tidak mengenali dirinya bercakap tentang dirinya. Itu adalah satu perkara yang penting. Saya bersama semua orang. Itu adalah falsafah yang kuat. Satu lagi perkara menarik berlaku apabila Adam dan Hawa memakan buah di Taman Eden. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Bukankah pencipta boleh menghalang Adam daripada datang dan memakan apel itu? Dia adalah yang datang. Bagi orang yang terperangkap, masalah besar diselesaikan. Sebaik sahaja dia membacanya, dia akan bosan. Pelbagai perkara sedang berlaku. Kerana itulah yang Tuhan ciptakan. Kamu akan hidup sekarang. Ada kebebasan untuk individu dalam hidup ini. Jangan bawa saya ke sini. Hidupmu di tanganku. Begitulah, kebebasan setiap orang berada di tangan mereka sendiri. Gunakan perkataan suci. Jika pemahaman suci ini kekal, keseimbangan akan tercipta. Keseimbangan ini akan membantu Anda berjaya dalam hidup. Mereka adalah pemenang. Anda akan menjadi pemenang. Itu sama sahaja. Perjalanan dalaman adalah lebih penting. Tumpuan adalah pada kata-kata yang kita ucapkan. Memfokuskan pada keputusan yang kita buat. Fokus pada segala yang kita lakukan. Fokus ini berdasarkan cinta. Apabila saya memahami diri saya memahami dunia. Dalam gaya sastranya, dia menerangkan falsafah yang sama bahawa apabila saya mengenali diri saya juga mengenali Tuhan. Kebanyakan buku ini berakhir di sini. Bagaimana jika dia membuat kapal baru dan saya akan membawa Anda untuk mencipta dunia baru? Banjir besar akan datang. Dunia ini tidak akan hilang. Ia adalah banjir rohani. Dunia akan berubah. Dia berkata bahawa setiap kali ada keperluan untuk perubahan di dunia, setiap kali ada pengembaraan rohani, beridara akan datang. Dia berkata bahawa itu adalah simbol. Saya mengandaikan bahawa dia merujuk kepada salah seorang jenani spiritual seperti Ramalinga Paramahamsa, Ramakrishna Paramahamsa, Ramana Maharshi. Dia berkata bahawa dia akan datang ke dunia ini dan mengajar kebijaksanaan itu. Jadi, apa masalahnya jika dia tidak mengenali satu Tuhan? Dia juga tidak mengakui Tuhan yang datang kepada kita dalam doa dan melegakan kita dari suka dan duka. Tuhan adalah setara dengan manusia. Manusia boleh menjadi Tuhan. Begitulah banyak yang Anda ambil. Buku ini adalah panduan tentang cara melakukannya. Ia menunjukkan bahawa kita adalah sebahagian daripada alam semesta. Ini adalah sesuatu yang saya lihat dalam alam mistik sepenuhnya yang membuat semua orang di platform ini datang dan berdiri di sini. Tetapi saya tidak melihat sebarang Tuhan tertentu, atau ideologi, atau agama. Itulah sebabnya ramai orang datang ke sini untuk membaca buku ini. Saya sangat gembira membacanya. Dia menerjemahkannya dengan sangat cantik. Datanglah dan beli buku itu. Versi Tamil diterbitkan oleh Kanadasan. Teks penuh boleh didapati di internet. Saya gembira mempunyai peluang ini hari ini. Terima kasih kawan-kawan. Jumpa lagi.